Siapa buat jalan raya? Yang itu ada lagi, hidup lagi di saluran 1. Ada. Jangan tuan-tuan anak dah tak ada. Sekarang orang bincang, misalnya sekarang di Pantai Barat, landasan kereta api berkembang, Johor Bahru ke Kangar Perlis. Perlu dah jambatan kereta api berkembang? Perlu ke tak? Perlu. Rakyat persoal desain lebih kurang 12,000 juta. Sekarang dah jadi 24,000 juta lebih kurang. Siapa dapat projek itu? Kenapa naik harga? Siapa yang terkedarah uang projek itu? Ini persoalan. Faham ke tak? Ni belah Bukit Bersih, belah dalam-dalam tu bangkai kita ada lagi lah. Siapa buat jalan raya? Ada lagi. Belah-belah Langkap dan semua tu, Kuala Berang ada lagi lah. Tapi belah-belah pantai tepi laut ni saya ingat dah semua tahu dah. Semua projek itu wang rakyat. Adakah dibuat cara betul dan tidak terlibat dengan rasuah? Ini persoalan. Sebab itu pembangunan tidak menjadi isu besar kepada orang awam sekarang. Khasnya di Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, wilayah Persekutuan, Melaka, Johor. Yang tinggal kepada mereka yang paling popular ialah isu perkauman. Inilah yang akan dimain terus. Satu lebih satu, satu lepas satu, satu. Tuan-tuan kata kita ada jawab. Jangan. Bukan semua mari dengan ceramah. Bukan semua buka internet. Di dalam-dalam kampung tu saluran maklumat mereka TV3, RTM. Betul ke tak? Bukan baca surat khabar. Internet tak pernah tengok. Sekenet ada. Dan mereka bergantung maklumat pada RTM, TV3. Mereka anggap berita tu sahih, seperti sahih Bukhari Muslim. Kita lihat isu-isu perkauman yang dimainkan lepas pilihan raya. Saya ulang sikit-sikit. Lim Guan Eng halau Melayu dari Pulau Pinang. Baru ni sedang dalam negeri, di depan adun UMNO, Lim Guan Eng kata, tolong beri satu nama orang Melayu yang dihalau daripada Pulau Pinang. Kalau ada seorang orang Melayu dihalau daripada Pulau Pinang, saya letak jawatan Ketua Menteri. Adun-adun UMNO tunduk sebab perut tua. Tapi sidang itu adakah disiar dalam TV3, RTM? Ada ke tak? Yang tahu, tuan-tuan dengar, mari dengar ceramah saya. Atau ceramah orang-orang lain. Yang tak mari, dia yakin Lim Guan Eng halau Melayu Pulau Pinang. Kemudian Lim Guan Eng batalkan parakan Maulud Nabi. Semua orang tahu dia tak batal. Ada parakan Maulud. Dia panggil mimpin UMNO, Seko tak datang. Tinggallah dia duduk selawat seorang-seorang. Tapi dia main. Lebih dahsyat lagi, Guan Eng doa, Guan Eng ganti agung. 4 perkataan surat khabar utusan. Doa Guan Eng ganti agung. Bukan takat orang UMNO, aku pun marah. Celaka Guan Eng ni. Bukan dia yang cakap tu, Ustaz. Doa lah khutbah Jumaat. Bila kelang kabut, Ustaz tu mengaku yang doa tu saya lah. Tengok-tengok Ustaz Zakaria Ahmad, lulusan Mesir, 20 tahun dah dapat tauliah, mengajak merata. Dia kata dia doa supaya Lim Guan Eng dapat hidayah. Moga-moga dia memeluk Islam, mampu keras UMNO. Tapi yang tak mari dengan penjelasan yang duk pendalaman Johor, dia kata ada tu khatib doa Guan Eng ganti agung. Sampai malam itu, minggu yang keluar berita hebat itu, lepas ceramah saya telefon Yang amat berhormat Lim Guan Eng ajak minum. Sebab selalu saya minum dengan dia pukul 1-2 pagi. Saya kata, Lim, jom kita minum. Dia kata, abang minta maaf, malam ni tak boleh keluar, polis tak bagi. Saya kata, pahal pula saya pergi rumah dia,
polis beritahu keselamatan lingkungan Ing tidak terjamin. Ada orang UMNO nak mengamuk kerana dia nak ganti agung. Oleh itu polis tu beritahu saya, Bang Mat, minum dalam lah. Saya pun masuklah rumah dia. Begitu berita disiarkan, berita palsu oleh utusan sampai mengancam keselamatan ketua menteri. Dahlah berita itu tipu. Ini yang dari sekalian corak perkauman yang mereka main. Padahal Ustaz itu doa supaya lingkungan yang dapat hidayah, seperti yang Nabi Muhammad buat. Lepas itu berita itu diam sampai hari ini kerana mereka ada silap. Mai lagi isu nama Allah, mai lagi isu kuil Hindu, sampai kepala babi dibuang dalam masjid. Kita marah ni Cina mana buang kepala babi ni. Jawatan kawasan masjid pergi cek, panggil polis cek, tengok-tengok kepala babi itu dibalut dengan 7 lapis. Mesti bukan Cina. Kalau Cina buat apa balut? Dia pegang telinga babi, dia baling gitu je. Bila balut 7 lapis ni orang Melayu buat. Betul ke tak? Nak bagi orang Melayu marah, berbuat kerja sampai macam tu. Ini perkauman. Tak habis dengan itu, main lagi isu Ustaz PAS pakai jubah, pakai sorban, bawa ahli parlimen DAP masuk surau, tak hormat tempat suci Islam, hadah pun tak mandi, haid tak hadah ke tak ada, masuk tempat suci. Dia orang bukan Islam, apa hal hadah tak hadahnya? Orang Melayu pun ada tak mandi hadah, tapi dia main. Pengarah JAIS pula kata perbuatan itu mencemar tempat suci. Tio yang berhormat DAP tertekan jiwa dia. Aku telefon kat dia waktu tu. Dia mengaku dalam ceramah baru ni, orang yang pertama telefon dia masa dia tertekan jiwa, Mamat lah. Aku tahu dia anak darah, aku telefon lah. Manalah tahu kok ada peluang. Wartawan bertubi-tubi tanya saya, apa ni PAS boleh bawa orang bukan Islam masuk surau? Saya nak jawab, saya tak kerti hukum. Saya kata nanti saat saya tanya ulama. Kalau kita jawab, orang tahu yang kita tak kerti. Kalau kita tak jawab, orang tak tahu yang kita tak kerti. Saya tanya ulama. Tak ada nak tanya lagi. Besok surat khabar keluar, akhbar sinar, Tok Guru Aziz kata orang bukan Islam bukan setakat boleh masuk surau dan masjid, boleh masuk, boleh makan dan boleh tumpang tidur. Inilah masalah. Demo tak mengaji agama, jahil belakang. Tok Guru bila dia pejam mata rapat, suara halus keluar, suara lawangan dia lah. Dia kata, masjid di Kelantan tu sebelum Tok Khatib duduk, sebelum Tok Imam duduk dalam masjid tu jadi Tok Imam, Cina duduk dulu. Sebab Cina buat masjid. Tak tahulah negeri lain kot Cina tak buat masjid. Tok Guru ni dia jawab cara mantik, mapuh kerah habis. Kemudian keluar pula fatwa kebangsaan, majlis fatwa kebangsaan, orang bukan Islam boleh masuk masjid dan surau dengan tujuan baik. Kalau masuk untuk main judi, tak boleh lah. Hadirin sekalian, Tio tertekan, dia minta maaf kepada Baginda Sultan. Sebagai rakyat, dia ambil jalan itu. Tiba-tiba anak muda kita yang kaki YouTube ni cari-cari jumpa Kamala Nazar, calon MIC BN, diiring oleh pemimpin UMNO masuk masjid, beri hadiah dalam masjid. Mana nak letak muka pengarah JAIS? Kamu bukan menjaga agama, kamu jaga UMNO. Betul ke tak? Sebab itu hal ehwal Islam di Selangor, saya kata, dia tu UMNO. Daripada kamu pergi jumpa pengarah JAIS, lebih baik pergi jumpa Ahmad JAIS. Korang-korang boleh juga belajar menyanyi. Tidur sebantal cik adik, sanggul berbunga, kasih sayang hamba sembah, budi setahun segunung intan. Daripada pergi jumpa pengarah JAIS, baik pergi jumpa Ahmad JAIS. Betul ke tak? Kalau aku habis lagu, penyanyi tak cari makan lah.
Dari sekalian, kalau tak boleh orang bukan Islam masuk dalam sebuah masjid, katakan tak boleh. Buat peraturan. Tidak. KP bukan Islam daripada DAP tak boleh. KP MIC boleh. Ni hukum apa ni? Orang bukan Islam tak hormat ke kita, benda-benda macam ni. Saya tengok sedikit tulisan Ustaz Roslan. Sebab-sebab orang bukan Islam tak hormat kepada Islam, ini punca. Kita akan bukan menerangkan hukum, kita lebih berdasarkan parti. Mereka main isu ini. Redalah bila majlis fatwa keluar pandangan, Tok Goni Aziz jawab. Tak habis itu pergi Pulau Pinang pula. Iaitu tuduhan UMNO kata kerajaan Pulau Pinang pimpinan Lim Guan Eng beri duit judi pada warga Mas. Lagi pula dah. Saya kalaulah yang mempertikaikan wang itu Arkam ke, Tabligh ke, Jim ke, Jamaah Islamiah ke, Abim ke, saya hormat. Bolehlah kita beri penjelasan secara ilmiah. Yang mempertikaikan wang kerajaan Pulau Pinang duit judi UMNO, sedangkan UMNO dengan judi tak boleh dipisahkan, ibarat kentut dengan tai. Betul ke tak? Sikit sejarah ringkas saya beritahu kepada tuan-tuan. Tahun 1951 UMNO melancarkan loteri kebajikan. Tahun 51 ini ulama-ulama bincang loteri itu judi atau tidak. 50 orang ulama berkumpul di sekolah Khariah Pokok Sena, Kepala Batas. Pengurusi mesyuarat itu Datuk Daulah Badawi, Tok Guru Haji Abdullah Fahim. 50 orang hadir membuat keputusan loteri yang dilancarkan oleh UMNO haram dan berunsur judi. Ulama-ulama itu keluar daripada UMNO, tak setuju dengan loteri itu, menubuhkan Parti Islam Setanah Melayu. Banyak punca lapah ni tubuh sambung Hizbul Muslimin, tapi di antaranya kerana menentang UMNO melancarkan loteri. Termasuk Bapak Daulah Badawi menyertai PAS. Haji Ahmad Badawi, Bapak Pala, menjadi Ketua Pemuda PAS tahun 53. Hampa tahu ke tak ni? Tahu ke tak? Kalau tak biasa mari dengar ceramah tak tahu. Tengku Rahman berselisih dengan Datuk On, mereka balik semula ke UMNO. Tapi judi peringkat awalnya ditentang oleh Tok Guru Haji Abdullah Fahim, Tok Wan Daulah Badawi. Sebelum merdeka ada judi lomba kuda. Lepas merdeka, Islam agama rasmi Melaya, ulama minta judi lomba kuda dihentikan. UMNO kata kita teruskan judi lomba kuda. Daripada tikam ekor seminggu sekali kepada seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sekarang seminggu 4 kali. Tahun 69 satu lagi judi diluluskan oleh UMNO, yaitu judi Genting Highland Casino. Bila Lim Gotong dapat lesen judi, dia tak tahu nak buat perniagaan judi. Dia pergi melawat Hong Kong dan Macau. Balik dia singgah di Jepun. Menteri-menteri Jepun kata, kamu gila ke Melaya nak bagi lesen judi? Melaya negara Islam. Jawab Lim Gotong, bukan nak beri, dah dapat. Dah dapat pun. Maka operasi Genting Highland berjalan. Tan Sri Noh menjadi pengurusi pertama. Tan Sri Noh ni datuk kepada Hishamuddin Hussein On dan Najib Torazak. Yayasan Noh masih ada saham terbesar dalam judi kasino Genting Highland sampai hari ini. Kemudian diluluskan lagi judi Sport Toto, Big Sweep, campur lagi ada sekalian, menyebabkan cukai judi yang dipungut oleh kerajaan Malaysia 2,370 juta setahun.